Ikuti TV Pertiwi di laman web pertiwi.tv dan muat turun aplikasi di Play Store dan App Store. Baiklah, kontrak sosial ni adalah istilah baru yang tidak pernah digunakan dalam negosiasi kemerdekaan. Tidak pernah digunakan. Dia dalam bacaan saya, dia digunakan pada awal 2008, 2006 macam tu je. Paling awal pun 2005 lah, 2006 macam tu. Jadinya, kefahaman kita tentang kontrak sosial ni ramai yang menyatakan ialah satu perjanjian yang dibuat antara ibu bapa kita sebelum kita mencapai kemerdekaan. Jadi nanti kita kena letak dengan jelas bahawa kontrak sosial ini tidak ada digunakan istilahnya itu. Tapi istilah yang biasanya digunakan ialah rundingan. Dalam ilmu sosiologi biasa menggunakan istilah BN, bargaining and negotiation. Sekarang tambah lagi baru mediation. Itu ya sistem politik kita dulu, bargaining. Dan perkataan yang sering digunakan semasa proses kemerdekaan itu ialah muhibbah. Dengan muhibbah. Ini dari bahasa Arab lah. Jadi kontrak sosial ni adalah satu istilah yang digunakan oleh ahli falsafah barat. Rousseau, biasanya dia menyatakan tentang istilah kontrak sosial ini digunakan untuk orang-orang biasa yang menentang kekuasaan kuku besi. Dia mencari kebebasan. Tapi kita ni ialah untuk mencari keadilan antara komuniti-komuniti. Kalau kita menggunakan istilah itu, maksudnya untuk mencari kesaksamaan antara komuniti-komuniti yang membentuk warga negara Malaysia. Saya lebih cenderung untuk menggunakan istilah kerangka asas perlembagaan daripada istilah kontrak sosial. Sebab kontrak sosial ni seolah-olah ia tidak di-legalizekan. It's not a legalized, legitimate istilah yang tidak disahkan di sisi undang-undang. Kontrak sosial ialah istilah yang tidak disahkan di sisi undang-undang. Cuma perjanjian-perjanjian yang di luar perundangan itu telah dimasukkan dalam perlembagaan. Contohnya perjanjian, kenapa perjanjian itu? Saya katakan perjanjian sebab saya lihat kepada terma rujukan lantikan Suruhanjaya Red. Pertama, kena jaga Melayu. Kedua, kena jaga juga common citizenship. Maknanya kita bersedia untuk memberikan kewarganegaraan kepada komuniti yang tidak berbangsa Melayu. Dan dijamin kewarganegaraan itu di dalam perkara 153 di bawah perkataan the legitimate interest of other communities. Apakah maksud legitimate interest of other communities? Perlembagaan perkara 153 pada tahun 1957 menjaga dua elemen, iaitu kota-kota untuk orang Melayu yang tiga, itu kan, berkaitan dengan perniagaan, pendidikan dan penjawatan awam. Yang keduanya, dia menjaga komuniti-komuniti lain, kepentingan sah komuniti lain. Perlembagaan tak jelaskan apakah kepentingan sah komuniti lain itu. Yang saya lihat dalam dokumen sejarah, dalam perbicaraan antara wakil Raja-Raja Melayu dan Suruhanjaya Red, dia kata ada tiga kepentingan sah komuniti lain bagi tujuan perkara 153. Pertama, kewarganegaraan. Maknanya orang Melayu juga tidak dibenarkan untuk mempersoalkan kewarganegaraan. Dan maksud saya begitu. Dan kemudiannya dikatakan yang disebut dalam perkara 153 itu, yang di-Pertuan Agong lah yang bertanggungjawab menjaga kepentingan sah komuniti lain, itu termasuk kewarganegaraannya. Jadi orang bukan Melayu itu juga jadi warga negara dan dijaga oleh yang di-Pertuan Agong. Dan ini antara kontrak sosial. Kita ada kota-kota untuk Melayu, untuk bagi orang Melayu. Apabila kita membentuk Malaysia, kota-kota diberikan juga kepada orang-orang anak negeri Sabah Sarawak dan kepentingan sah. Jadi tiga perkara yang disebut dalam 153 itu dianggap sebagai kontrak sosial. Bagi orang Melayu kena lihat juga bahawa ia adalah perkara 89 Tanah Rizal Melayu, kedudukan Islam. Itu juga semua negosiasi-negosiasi yang berlaku sebelum kita membentuk perlembagaan. Dengan perasaan mahabbah yang dibuat itu. Tapi istilah tu kontrak sosial tu tak ada. Jadi
what happen? Apa akan berlaku kalau seseorang itu melanggar peruntukan perlembagaan? Perlembagaan ini bukan kanun keseksaan. Jadi kita tak boleh nak tuduh orang tu bawah perlembagaan, tak boleh. Yang menghidupkan perlembagaan itu adalah undang-undang atau dasar. Maka mesti ada undang-undang untuk menghidupkan perkara dalam perlembagaan yang macam saya sebut pada pusingan awal tadi. Jadi kalau ditanya adakah peruntukan-peruntukan yang secara detail untuk menghukum atau melakukan apa-apa kepada orang yang melanggar sistem sosial atau dalam kontrak sosial ini, kita tak ada itu. Pelanggaran kepada perlembagaan ini ada dua cara saja untuk kita. Satu, melalui hukuman politik. Hukuman politik ni, kalau kerajaan, kalahlah dia dalam pilihan raya. Kalau individu yang melanggar, kita pulaulah dia. Melanggar perlembagaan itu saja. Tapi kalau ada undang-undang, bolehlah dituduh di bawah undang-undang tu. Kalau perlembagaan itu tak ada undang-undang yang menghidupkannya, tak bolehlah kita nak tuduh dia. Itu saja jawapannya. Wallahualam. Terima kasih, Prof.